Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bertemu Presiden Emiria Arab Bersatu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Perjumpaan selama 30 minit itu berlangsung di kediaman Presiden di Abu Dhabi. Ini merupakan pertemuan pertama kedua-dua pemimpin sejak pelantikan Sheikh Mohammed sebagai Presiden UAE yang baru pada 14 Mei. Lawatan kerja 4 hari Datuk Seri Ismail Sabri ke UAE bagaimanapun merupakan yang kedua sejak beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri dan Sheikh Mohammed antara lain membincangkan cara untuk mengukuhkan hubungan dua hala yang terjalin sejak 40 tahun lalu. Pada masa sama, melihat potensi untuk meneroka bidang kerjasama baharu seperti keselamatan makanan, pendigitalan dalam pendidikan dan tenaga boleh diperbaharui. Tahun lalu UAE merupakan rakan dagangan terbesar Malaysia, destinasi ekspor kedua terbesar dan sumber import kedua terbesar dalam kalangan negara Asia Barat. Bagi 2021, jumlah perdagangan Malaysia dengan UAE meningkat 7.9% kepada 22.29 bilion ringgit. Dalam sidang media kemudiannya, Perdana Menteri memaklumkan kedua-dua negara bersetuju meningkatkan tahap hubungan sedia terjalin kepada perkongsian strategik. Pertemuan Datuk Seri Ismail Sabri dan Sheikh Mohammed berlangsung dalam semangat kekeluargaan yang memperlihatkan keakraban Malaysia UAE. Terima kasih kerana Presiden UAE menganggap Malaysia sebagai keluarga. Ini kerana hubungan yang amat rapat di antara Presiden UAE dengan Kebawah Dulu Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong kita. Sehingga kan Presiden UAE memanggil Yang Pertuan Agong kita sebagai my brother. Jadi hubungan ini rapat ini yang saya kira menyebabkan suasana perbincangan dalam keadaan yang sangat mesra dan penuh kekeluargaan. Presiden UAE menghargai sumbangan rakyat Malaysia yang bekerja di negaranya. Malah Sheikh Mohammed menjemput lebih ramai warga Malaysia berkhidmat dalam bidang kepakaran tertentu. Ketika ini lebih 6,000 rakyat Malaysia berada di seluruh UAE. Perdana Menteri berharap UAE menyokong cadangan Malaysia kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB agar kuasa veto dihapuskan. Perkara yang telah disuarakan kepada Presiden UAE itu dilihat bertepatan memandangkan negara tersebut telah terpilih menjadi anggota Majlis Keselamatan PBB. Hanim Muhli melaporkan dari Abu Dhabi. Pada pertemuan dengan Sheikh Mohammed, Datuk Seri Ismail Sabri turut menyuarakan beberapa cadangan lain. UAE diharap dapat memainkan peranan lebih aktif dalam isu global, terutamanya melibatkan konflik berpanjangan Palestin dan krisis politik Myanmar. Keperluan mereformasi PBB juga perlu dipandang serius dan diambil langkah sewajarnya. Saya memaklumkan tentang beberapa cadangan Malaysia supaya PBB ditransformasikan. Antaranya termasuklah membatalkan kuasa veto yang ada pada 5 negara demi meningkatkan demokrasi di PBB. Malah saya juga mencadangkan supaya anggota tetap Majlis Keselamatan adalah daripada benua-benua yang berbeza. Perdana Menteri menzahirkan ucapan tahniah kepada UAE kerana sekali lagi menjadi anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB. Majlis Keselamatan 15 anggota terdiri daripada 5 anggota tetap, Britain, China, Perancis, Rusia dan Amerika Syarikat. 10 ahli tidak tetap dipilih untuk penggal 2 tahun, manakala 5 ahli tidak tetap diganti setiap tahun. Malaysia pernah menjadi anggota tidak tetap Majlis Keselamatan itu dari 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2016. UAE bersama Albania, Brazil, Gabon dan Ghana memulakan tanggungjawab sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB pada 1 Januari tahun ini untuk 2 tahun.
Penggal 2022-2023 merupakan kali kedua UAE dalam Majlis Keselamatan Badan Dunia itu selepas berkhidmat dari 1986 hingga 1987. Menurut Sheikh Mohammed, diplomat negaranya akan mengejar semangat penglibatan dan kerjasama global sama seperti yang telah membimbing UAE sejak penubuhannya. Majlis Keselamatan PBB bermesyuarat secara kerap mengenai ancaman terhadap keamanan dan keselamatan antarabangsa serta membuat keputusan muktamad mengenai resolusi yang mengenakan sekatan antarabangsa, membenarkan penggunaan kekuatan tentera dan melancarkan misi pengaman. Fail kesnya termasuk Syria, Yaman, Libya, Iraq, Lubnan, Ukraine, Ethiopia, Korea Utara dan kawasan panas lain serta konflik Israel-Palestin dan program senjata Iran yang telah berlangsung selama beberapa dekad. Untuk diterima pakai, resolusi majlis memerlukan sekurang-kurangnya 9 undi menyokong dan tiada veto daripada ahli tetap. Hani Muhili, Abu Dhabi, RTM. Sementara itu, Malaysia mempelawa UAE untuk terlibat dengan pembangunan bandar Malaysia. Menurut Perdana Menteri, sebaik bersedia, jemputan secara rasmi akan dibuat bagi tujuan itu. Ia susulan persetujuan Kabinet untuk melihat semula projek berkaitannya. Kabinet bersetuju untuk revisit dari segi pembangunan dan package akan ditentukan, dan kalau boleh kita nak supaya dari segi prinsipnya kita nak lebih ramai pihak yang terlibat di dalam package tersebut, tidak dikuasai oleh satu atau dua syarikat. Jadi modelnya berbeza. Pembangunan bandar Malaysia akan dilaksanakan secara berfasa. Pertimbangan utama dalam bandar Malaysia adalah model campuran pembangunan pengangkutan yang selamat untuk berjalan kaki dan pergerakan orang ramai, termasuk kenderaan tidak bermotor seperti basikal. Malaysia turut mencadangkan penubuhan jawatan kuasa teknikal bersama dengan UAE bagi membincangkan skop kerjasama dalam sekuriti makanan. Semasa pertemuannya dengan Presiden UAE, Perdana Menteri menjemput negara itu untuk membuat pelaburan timbal balas di Malaysia bagi menyokong dasar sekuriti makanan dua-dua negara. Dan saya menawarkan kepada Yang Mulia Presiden supaya mereka membuat reverse investment ataupun pelaburan timbal balas, yang mana sebagai sebuah negara yang mempunyai tanah yang luas dan sesuai untuk pertanian, kita meminta supaya mereka membuat pelaburan pertanian di Malaysia, kerana saya difahamkan UAE mempunyai perancangan untuk menjadikan UAE sebagai hub kepada ekspor pertanian ke negara-negara Afrika dan sebagainya. Dan Presiden menyambut baik cadangan saya, dan kita semua semalam, kita berdua bersetuju untuk segera mewujudkan jawatan kuasa bersama, jawatan kuasa kerja, Joint Committee ni, jawatan kuasa kerja bersama untuk melihat dengan cara yang lebih detail tentang cadangan untuk reverse investment dari segi food security di Malaysia ini. Di Malaysia, Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan 2021-2025 telah dibangunkan bagi memperkukuh keselamatan makanan negara. Ia mengambil kira isu dan cabaran di sepanjang rantaian bekalan makanan bermula daripada input pertanian hingga ke sisa makanan. Manakala UAE membangunkan strategi sekuriti makanan nasional 2051 untuk menjadikan negara itu yang terbaik di dunia dalam Indeks Keselamatan Makanan Global menjelang 2051. Strategi itu antara lain bermatlamat membangunkan sistem nasional yang komprehensif berdasarkan pengeluaran makanan yang mampan melalui penggunaan teknologi moden. Malaysia komited memperkukuh kerjasama dengan masyarakat antarabangsa bagi memacu kesaling hubungan sejagat dan transformasi digital yang mampan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, ketersambungan kini seharusnya menjadi sebahagian daripada hak asasi manusia bagi menghubungkan keluarga dunia.
In Malaysia, being a multiracial and multi-religious country, all citizens are considered as one family under the philosophy of Keluarga Malaysia, irrespective of race, religion, culture, socio-economic status, or even geographical identity. Indeed, connectivity is not only important to unite the entire Malaysian family, but also now should be considered as part of human rights, connecting people all over the globe, or global family, or keluarga dunia. Beliau berucap pada persidangan Plenipotensiari Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU PP2 di Bucharest, Romania. Tan Sri Anwar turut berkongsi strategi komprehensif Malaysia bagi menjayakan matlamat berkenaan. Ini termasuk mewujudkan Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia, Dasar Revolusi Perindustrian ke-4 dan Rancangan Malaysia ke-12. ITU PP22 berlangsung mulai semalam hingga 14 Oktober disertai 181 negara. Sementara itu, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Zahidi Zainal Abidin memaklumkan sehingga akhir bulan lalu lebih 2,100 tapak 5G telah beroperasi, manakala liputan perkhidmatan itu pula mencecah 33%. Ia membabitkan kawasan berpenduduk di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pulau Pinang, Perak, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Beliau optimis sasaran 36% liputan 5G pada penghujung tahun ini mampu dicapai. Kita dah perkembangkan kepada 8 negeri. Dan 8 negeri ini kita harap kita akan perkembangkan dengan adanya usaha sama ni, maka kita akan berkembangkan ke lebih banyak negeri lagi lah dengan penambahan fiber optik dengan kerjasama Telekom Malaysia dan juga Telco yang sedia ada. Kalau boleh kita akan perkembangkan di Kelantan dan juga di Perlis lah kan. Jadi ini antara negeri yang kita lihat masih kita nak cuba majukan lah. Beliau ditemui selepas menyaksikan pemeteraian MOU usaha sama program 4G dan 5G antara MRH Digital Sendirian Berhad, Cendu Sihan Teknologi Stock Company Limited dan Cosmos International Consultancy Sendirian Berhad di Ibu Negara. Ia membabitkan pelaburan 1.6 bilion ringgit dari China tanpa dana daripada agensi kerajaan. Pelaksanaannya berupaya membantu Malaysia mencapai ketersambungan 5G berhentasi negara lebih awal. Bagi menghadapi sebarang kecemasan termasuk bencana pada musim tengkujuh, Kementerian Pertahanan akan melaksanakan 2 hospital medan tambahan. Ia melibatkan kos 47 juta ringgit. Kita tunggu arahan saja daripada Jawatan Kuasa Bencana yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Sementara itu, Datuk Seri Syamuddin memaklumkan kementeriannya akan mewujudkan kerjasama baharu yang lebih menyeluruh bersama Kementerian Kesihatan. Ia meliputi penelitian terhadap aset dan sumber kedua-dua kementerian yang boleh dioptimumkan untuk kegunaan ketika mendepani krisis termasuk banjir. Pengalaman kita semasa berdepan dengan COVID-19, usaha kita nak melihat kepada musim ke-7 banjir ini, bagaimana hospital-hospital medan yang kita gunakan masa COVID dan bencana dapat ditambah nilai dan dapat bekerjasama rapat. Contohnya di Had Mizan ada keperluan sumber manusia yang mungkin boleh ditampung oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin ada peralatan dan juga jentera yang ada di kawasan pedalaman, yang ada pada ATM, yang tak ada pada KKM, yang boleh kita deploy apabila diperlukan.
bersembur sebaik-baiknya. Bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Adakah di kalangan keluarga anda mempunyai tanda-tanda batuk sebegini? Mungkin juga di kalangan rakan sepejabat anda. Mungkin juga sahabat anda. Sahabat anda ini disahkan dijangkiti TB. Anda merupakan kontak pesakit TB. TB merupakan penyakit yang berjangkit. Kuman TB boleh merebak melalui udara semasa pesakit batuk atau bersin. Jalani ujian saringan. Pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa anda. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Baik, saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita ke perkembangan ekonomi. Bank Dunia menyemak naik unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun ini daripada 5.5% kepada 6.4%. Ketua Ahli Ekonomi Bank Dunia bagi Malaysia, Apurva Sanghi berkata, unjuran lebih tinggi itu berdasarkan prestasi ekonomi negara yang kukuh pada separuh pertama 2022. Bercakap pada taklimat media perkembangan ekonomi Asia Timur dan Pasifik oleh Bank Dunia secara maya, jelasnya prestasi lebih baik dicatatkan sektor perkhidmatan, pelancongan dan pembuatan turut menyumbang kepada semakan semula itu. We expect some positive momentum to spill over to the second half. The third quarter growth in 2022 should benefit from a low base of a third quarter growth in 2021 when the economy contracted by 4.5%. Bank Dunia bagaimanapun menyemak semula unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara tahun hadapan kepada 4.2% daripada 4.5%. Ia sejajar cabaran ketidaktentuan ekonomi global termasuk perkembangan terkini di Ukraine dan kelembapan ekonomi di China. Namun asas ekonomi negara yang kukuh disokong kedudukan sebagai peserta komoditi elektrik serta gangguan rantaian bekalan yang terhad di Asia berbanding barat akan memberikan sokongan kukuh kepada pertumbuhan. Seperti bajet 2022, bajet 2023 juga dijangka terus memacu kesejahteraan keluarga Malaysia, terutamanya meningkatkan kualiti hidup rakyat yang masih terkesan akibat pandemik COVID-19. Pada masa sama, beberapa aspek lain seperti kesihatan awam dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif juga perlu diberikan fokus utama. Asasikan konsep keluarga Malaysia yang akan membawa faedah kepada rakyat. Kita ikuti laporan pra-bajet 2023 mensejahterakan keluarga Malaysia bersama wartawan Mohan Chinasami. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Belanjawan 2023 atau bajet 2023 akan menekankan beberapa konsep, antaranya ialah mensejahterakan keluarga Malaysia. Di bawah konsep berkenaan juga beberapa perkara turut ditekankan, antaranya ialah tangani kos sara hidup, meningkatkan kualiti sistem kesihatan di negara dan yang terakhir sekali meningkatkan kerjasama antara sektor awam, swasta dan juga sosial bagi meningkatkan kemampanan pembangunan di negara. Usaha membangunkan ekonomi negara ke arah lebih baik dapat dilihat dengan penumpuan aspek kemakmuran dan ekonomi pasca pandemik.
Justru bajet 2023 perlu fokus kepada cara menangani kos sara hidup seperti mengekalkan bantuan keluarga Malaysia BKM terutamanya kepada golongan B40 dan M40. Jadinya bantuan directnya dari segi BKM tu tetap kena ada untuk golongan-golongan yang memerlukan. Bantuan BKM ini adalah lebih tepat sekali, lebih bersasar kerana ia membantu orang yang betul-betul memerlukan berbanding dengan subsidi yang diberikan boleh digunakan oleh semua rakyat Malaysia termasuk daripada golongan B40, M40 dan juga T20 yang boleh dikatakan kurang memerlukan subsidi tersebut. Sektor kesihatan turut dijangka menjadi fokus utama bajet 2023 berikutan Malaysia dijangka mencapai status negara tua menjelang 2030 apabila dijangka 15.3% daripada jumlah keseluruhan penduduk negara berusia 60 tahun dan ke atas. Lebih banyak pusat-pusat rawatan kesihatan bagi warga emas perlu diwujudkan bagi mengurangkan kos rawatan serta dapat mengawal peningkatan penyakit tidak berjangkit. Kita melihat sekarang situasi negara terlalu ramai pesakit dengan penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit ni lebih ramai dan itu mengambil satu kos yang sangat tinggi di sektor hospital. So kebanyakan pesakit tidak mengetahui mereka ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tinggi, uric acid yang tinggi, masalah buah pinggang. So bila mereka tidak mengetahui, bila datang ke hospital pada tahap yang serius, kos belanja rawatan tu sangat tinggi. Dalam mengharungi kepesatan perkembangan ekonomi yang bersifat globalisasi, sektor ekonomi seperti ekonomi digital memerlukan penglibatan erat sektor awam dan swasta. Kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta akan menyediakan ekosistem yang lebih kondusif dan akan berkembang dengan lebih sihat selain meningkatkan peluang pekerjaan. Kerjasama erat sektor awam dan sektor swasta dalam pembangunan negara yang mapan adalah sangat penting, apatah lagi kalau kita bercakap tentang hal ini dalam konteks negara yang membangun. Hubungan ini perlu berlaku di mana kaedah perhubungan itu perlu menjana pembangunan yang seimbang bagi semua sektor-sektor utama meningkatkan daya produktiviti yang saling melengkapi di antara satu sama lain bagi menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimum secara inklusif dan mapan. Seperti bajet sebelum ini yang selari dengan momentum pemulihan ekonomi pasca COVID-19, bajet 2023 dijangka akan terus mengutamakan kewajikan rakyat terutama dalam meningkatkan pendapatan dan perlindungan sosial. Muhammad Sami, RTM.